Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan daripada kumpulan 5 akan membentangkan mengenai tajuk kami iaitu pengaruh tamadun barat kepada dunia Islam daripada aspek positif dan negatif serta isu-isu semasa yang berkaitan dengan tajuk ini. Seterusnya, ahli kumpulan saya terdiri daripada 10 ahli iaitu saya sendiri, Tuan Nurul Ifah binti Tuan Ismail, Tuan Muhammad Hafiz bin Tuan Asmawira, Nur Fatin Atirah binti Muhammad Syuhaidi, Puan Nur Hakim bin Nur Muhammad Asri, Abdullah Faris bin Hanafi, Nur Ain Nazlifah binti Kamaruzaman, Nur Ali Ashikin binti Ramli, Baizura binti Hashim, Muhammad Khairul Ikhwan bin Cik Baharim dan Muhammad Syafiq Azril bin Fadli. Sebagai mukadimah, tajuk kami adalah berkaitan dengan kesan tamadun barat terhadap dunia Islam dan kita boleh lihat daripada aspek positif dan juga negatif. Kami juga menyelipkan mengenai isu semasa yang berkaitan dengan tajuk ini. Pada mulanya, terdapat pelbagai tamadun di dunia seperti tamadun Islam, tamadun Yunani, tamadun Romawi, Timur atau Asia, Parsi, tamadun Cina, tamadun Barat. Tamadun Barat ini dia bersifat mendominasi manakala tamadun Timur dan Asia pula bersifat harmoni dan bertunjangkan nilai toleransi serta persefahaman. Tamadun Barat pula merupakan tamadun yang diasaskan oleh fahaman sekular iaitu sekularisme di mana ia bersandarkan semata-mata kepentingan manusia di dunia dan menafikan pertimbangan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhirat. Mereka juga percaya bahawa agama tidak perlu dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti sosial dan politik negara. Pemikiran dan keinginan nafsu menjadi sumber utama dalam pembinaan tamadun Barat itu sendiri. Segala urusan yang tiada kaitan dengan agama dan agama juga merupakan hanya sebahagian daripada kebudayaan mereka. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa tamadun Barat dan tamadun Barat telah membawa banyak kesan kepada dunia Islam kerana dua perkara ini merupakan entiti yang berbeza dan secara tidak langsung kesannya adalah dapat dilihat pada masa sekarang iaitu banyak kesan daripada aspek positif dan negatif dan segala kesan dan pengaruh tersebut akan dibincangkan dan dibentangkan oleh ahli-ahli saya yang seterusnya. Seterusnya beralih kepada pengaruh dan kesan positif akibat kedatangan tamadun Barat iaitu kita dapat lihat daripada dua aspek yang merupakan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan pentadbiran dan pengurusan. Antara pengaruh positif yang kita dapat lihat pada hari ini iaitu pembudayaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Revolusi yang dibawa oleh cendekiawan Eropah seperti Isaac Newton telah membuktikan keupayaan mereka dalam meneroka falsafah keilmuan dan juga kemahiran teknologi. Seterusnya mencetuskan gerakan revolusi perindustrian pada kurun ke-18. Di penciptaan teknologi dan juga perkembangan dunia sains ini telah membantu negara-negara Islam dalam mengaplikasikan ataupun meminjam teknologi dari negara barat dan digunakan di negara-negara Islam. Antaranya ialah teknologi persenjataan, penjajahan ketenteraan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Seperti isu sekarang iaitu isu COVID-19 di mana negara-negara barat telah mencipta satu vaksin yang seterusnya memberi sokongan dalam membantu mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Jika kita lihat dari sudut penjajahan negara-negara barat terhadap negara-negara Islam, meskipun terdapat beberapa kelemahan dan juga keburukan, ianya juga mempunyai pelbagai sisi positif. Antaranya, negara barat ini telah memindahkan teknologi pengangkutan seperti rel kereta api, pertanian, telekomunikasi dan juga sebagainya. Dan perkara ini telah memudahkan pembinaan fasiliti-fasiliti dan juga pembinaan kilang. Seterusnya membantu kelancaran operasi dan juga ekonomi di negara-negara Islam. Kita teruskan dengan kesan positif iaitu kemajuan pentadbiran dan pengurusan. Impak positif daripada bidang ini telah menghasilkan perlembagaan yang telah dilakukan untuk menetapkan hak dan kewajipan bagi pihak pemerintah dan rakyat. Dan manusia dapat jaminan yang berterusan atas perkara ini melalui jalan demokrasi di mana majoriti akan menentukan pemerintahan melalui pilihan raya bebas.
Dan dengan cara ini, pemerintahan yang diperolehi ia tidak akan dimonopoli oleh kumpulan atau parti tertentu sahaja. Seterusnya, bidang ekonomi, hubungan politik yang dijalinkan oleh dua tamadun dapat dikekalkan dan peperangan dapat dielakkan. Sebagai contoh, tamadun Islam dan Cina turut memberi kesan positif dalam bidang perdagangan. Dan kesan positif ini juga dapat menjaga hak terhadap manusia, hak-hak asasi manusia, jaminan dan penindasan penguasaan. Dan di samping itu, disebabkan berlakunya interaksi antara tamadun, wujudlah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara yang menjadikan corak pemerintahan Kerajaan Islam Madinah sebagai rujukan dalam bidang ekonomi. Secara kesimpulan, untuk impak positif, tamadun Barat telah membawa banyak kebaikan dan salah satunya ialah pentadbiran dan pengurusan yang baik. Pentadbiran dan pengurusan yang baik daripada tamadun Barat ini juga, kita boleh menilai bahawa kehidupan Barat telah mencapai prestasi yang besar daripada tamadun-tamadun yang lain. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah pengaruh dan kesan akibat kedatangan tamadun Barat kepada dunia Islam daripada aspek negatif, iaitu keruntuhan akhlak dan moral serta peningkatan kadar kegiatan jenayah. Pengaruh Barat secara umumnya boleh ditakrifkan sebagai suatu gerakan pembaratan dan penjajahan fikiran yang bertujuan untuk menundukkan negara itu kepada kuasa imperialis dengan meleburkan nilai-nilai, memesongkan pengertian agama dan memusnahkan tunjang serta asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepada kepribadian seseorang. Lebih teruk lagi, pengaruh ini bukan sahaja merosakkan jati diri seseorang itu, malahan ianya boleh menyebabkan akidah seseorang menjadi goyah. Dan di antara salah satu daripada kesan negatif pengaruh tamadun Barat terhadap tamadun Islam adalah keruntuhan akhlak dan moral di kalangan umat Islam yang semakin hari semakin jelas dizahirkan dalam peribadi serta tingkah laku umat Islam pada masa kini. Ianya telah menular sehingga ke setiap pelosok dunia, termasuklah orang Islam itu sendiri. Dan hal ini semakin hari semakin merunsingkan kerana pada era teknologi dan globalisasi yang kita diami sekarang, amatlah senang untuk trend Barat disebarkan kepada generasi muda yang terdedah kepada pelbagai kemudahan telekomunikasi seperti media massa, radio, televisyen dan sebagainya. Dan antara contoh keruntuhan akhlak yang amat jelas berlaku di kalangan komuniti pada hari ini adalah kegiatan seks haram dan sonsa, pengguguran bayi dan juga perkahwinan sejenis atau abnormalism. Pengaruh Barat merupakan suatu pengaruh yang banyak memainkan peranan dalam pembangunan tamadun dan budaya pada era moden kini. Selain pengaruh positif yang wujud oleh tamadun Barat, wujud juga pengaruh negatif kesan daripada tamadun Barat, iaitu seperti peningkatan kegiatan jenayah dalam negara-negara Islam. Seperti mana yang dapat kita lihat pada hari ini, pengaruh Barat seakan-akan sinonim dengan negara-negara Islam, yang mana dapat dilihat menerusi kacamata terutamanya pada kehidupan realiti pada zaman sekarang, sehingga meningkatnya angka kegiatan jenayah ini. Ia dapat disangkal bahawa keterbukaan dalam globalisasi dunia hari ini merupakan salah satu penyebab berlakunya kegiatan jenayah salah laku masyarakat secara meluas. Terdapat banyak sebab yang menjadi punca berlakunya kegiatan negatif ini, termasuklah mengikuti teladan yang salah dan pengaruh tidak langsung dari media yang dipaparkan oleh Barat. Jaringan internet begitu berpengaruh berbanding media lain kerana sifatnya yang dapat menerobos dan melepasi segala sempadan negara, lalu menjadikan ianya bebas. Ia juga merupakan suatu medium yang sukar ditapis, disekat dan dihalang seperti media-media lain. Bahan-bahan lucah begitu mudah memasuki negara. Siaran-siaran TV, radio dan video yang mengandungi unsur-unsur ganas budaya Barat, tahyul dan seks bebas akan mewujudkan suasana sekeliling yang semakin rosak.
dan memusnahkan pemikiran, malah memungkinkan remaja untuk mencuba melakukan aksi-aksi ganas dan adegan yang negatif. Akibatnya, mereka terjumus dengan perhubungan seks bebas, sumbang mahram dan melakukan jenayah-jenayah seperti mencederakan orang tidak bersalah, bunuh dan segala macam kegiatan jenayah lain. Bagi mengekang ianya terus menular dan meningkat, peranan dari semua pihak perlulah dimulakan, termasuklah pemantauan dari ibu bapa serta didikan agama dari kecil dan mengelakkan remaja-remaja Islam terus mengikut arus masa yang bebas ini. Kini kita beralih pula kepada isu semasa yang berkaitan dengan tajuk ini daripada aspek yang positif, iaitu perkhidmatan pengangkutan dan logistik meningkatkan ekonomi negara Islam serta teknologi sebagai inisiatif sepanjang tempoh kawalan pergerakan PKP. Saya akan teruskan kepada isu-isu semasa daripada aspek positif, iaitu perkhidmatan pengangkutan dan logistik dapat meningkatkan ekonomi negara Islam. Peningkatan pasaran ekonomi di negara Islam adalah disebabkan adanya perkhidmatan pengangkutan dan logistik, dan perkhidmatan ini sangat penting kepada masyarakat kerana ianya dapat memudahkan urusan seharian dengan lancar, seperti dapat menjimatkan masa seseorang untuk ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan perkhidmatan ini perkhidmatan pengangkutan yang menjadi pilihan masyarakat kini adalah perkhidmatan Grab Taxi atau dikenali sebagai Grab. Perkhidmatan pengangkutan ini menawarkan pelbagai jenis servis. Antara servis perkhidmatan yang disediakan ialah perkhidmatan penghantaran makanan atau perkhidmatan pengangkutan kepada seseorang untuk satu tempat ke tempat yang lain. Ketika negara dilanda virus pandemik, perkhidmatan ini telah menjadi tumpuan masyarakat kerana mereka tidak perlu untuk berasak-asak atau bersesak di tempat yang menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan keperluan asas. Servis yang digunakan untuk perkhidmatan pengangkutan ini, mereka akan menggunakan kereta atau motosikal. Hal ini dikatakan diberikan kerana perkhidmatan ini dapat membantu meningkatkan ekonomi di negara Islam. Yang kedua, isu semasa yang dapat dilihat daripada aspek yang positif ialah teknologi sebagai inisiatif sepanjang tempoh kawalan pergerakan PKP. Jika kita lihat pada zaman sekarang, akibat daripada virus COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, maka pelbagai aktiviti harian tidak dapat dijalankan secara normal seperti pembelajaran, pekerjaan, perniagaan dan sebagainya. Oleh itu, dengan adanya teknologi yang dihasilkan oleh pihak barat yang datang kepada seluruh dunia dan juga negara Islam, ini membantu kepada peningkatan dan membantu kepada kita untuk menjalankan aktiviti harian dengan seperti biasa, namun dengan cara yang berbeza, iaitu melalui aplikasi seperti Facebook Live, Google Meet, Google Classroom, Zoom, Webex dan pelbagai lagi aplikasi yang lain. Dengan adanya aplikasi ini, aktiviti-aktiviti tersebut tetap dapat dijalankan walaupun hanya menggunakan peranti dan juga gadget dan juga capaian internet. Banyak perkara dapat dilakukan dan dihasilkan dalam tempoh PKP dan semuanya adalah bergantung kepada inisiatif dan komitmen daripada pihak masing-masing. Namun, terdapat juga beberapa isu semasa yang dapat dilihat daripada aspek yang negatif, iaitu LGBT memberi pengaruh negatif terhadap akhlak umat Islam, serta yang kedua ialah aplikasi TikTok mendorong kepada keruntuhan akhlak dan moral remaja. LGBT yang merujuk kepada golongan gay, lesbian, bisexual dan transseksual ini mula digunakan oleh aktivis pada sekitar tahun 1988 di Amerika Syarikat. Antara negara yang menerima organisasi dan penubuhan LGBT ini ialah Afrika Selatan dan Amerika Syarikat. Sebaliknya, terdapat juga beberapa buah negara yang kuat menolak LGBT, antaranya ialah Iran dan Mesir.
Pada era globalisasi ini, terlalu ramai remaja yang terpengaruh dengan organisasi dan gerakan yang haram di sisi Islam dan undang-undang Malaysia ini sehinggakan mereka tidak segan silu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang menyerupai organisasi ini secara terbuka. Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di Malaysia, bilangan masyarakat yang malangnya terpengaruh dengan kegiatan LGBT ini semakin meningkat. Timbalan Pengarah Keluarga Sosial dan Pembangunan Komuniti JAKIM, Dr. Muhammad Izzuan Mat Yusof berkata, statistik terbabit direkodkan melalui pelbagai sumber dengan hasilnya mempamerkan peningkatan tren yang membimbangkan. Tambahnya lagi, kebanyakan komuniti LGBT ini bermula sejak mereka di sekolah berasrama, terutamanya bagi kanak-kanak dan remaja lelaki yang berusia 12 hingga 15 tahun kerana belum matang dan tidak dapat membezakan jenis sentuhan ke atas mereka. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahawa pengaruh negatif LGBT yang berasal dari barat ini semakin berleluasa sehingga menimbulkan kebimbangan dari kalangan rakyat Malaysia, terutamanya pihak atasan kerajaan dan juga ibu bapa. Menurut Islam, tindakan homoseksual adalah dilarang dan ditentang keras. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang permasalahan homoseksual yang berlaku di kalangan umat Nabi Lut alaihissalam. Perbuatan homoseksual tersebut jelas merupakan perkara yang keji sebagaimana firman Allah pada ayat 80 ke 84 surah Al-A'raf. Antara kandungan dalam ayat Al-Quran tersebut ialah, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Sebagai umat Islam, kita mestilah menjauhi diri dari terpengaruh dengan organisasi LGBT ini. Isu semasa negatif seterusnya ialah aplikasi TikTok yang mendorong kepada keruntuhan dan akhlak remaja. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengandungi hiburan-hiburan daripada pengaruh-pengaruh barat dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia, terutama di negara-negara Islam. Aplikasi ini semakin menarik minat anak muda dalam menghabiskan masa menonton berbagai jenis video yang dipaparkan. Video berdurasi 5 minit ini mempengaruhi anak muda dalam mencuba perkara-perkara baru. Aplikasi ini juga banyak membawa unsur-unsur negatif kepada anak muda dan sekaligus mendorong kepada keruntuhan akhlak dan moral remaja. Ini kerana video yang ditayang banyak berunsurkan LGBT, jenayah, mendedahkan aurat dan sebagainya. Bahagian Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan bahawa aplikasi ini tidak mendatangkan apa-apa faedah dan manfaat serta menasihatkan umat Islam supaya tidak terpengaruh agar tidak menjatuhkan akhlak dan moral seorang mukmin. Tambahan pula, aplikasi ini semakin berleluasa sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan virus pandemik yang melanda dunia, iaitu virus COVID-19. Oleh yang demikian, masyarakat banyak menghabiskan masa melayari laman sosial, termasuk aplikasi TikTok ini. Video daripada aplikasi TikTok ini juga banyak ditularkan di sosial media yang lain seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Tanpa kita sedari, virus TikTok ini juga boleh menjadi salah satu asbab kepada keruntuhan akhlak dan moral remaja. Akhir sekali, beralih pula kepada rumusan dan cadangan yang telah didatangkan oleh kumpulan kami, iaitu kami berbincang agar dua cadangan telah diketengahkan, iaitu yang pertama, menggunakan ilmu dan teknologi dengan cara yang betul daripada aspek sasiah, budaya dan pentadbiran, dan yang kedua ialah mendalami ilmu agama dan mengukuhkan ketakwaan kepada Allah. Sebagai rumusan, kewujudan pengaruh dari barat sememangnya memberikan tamparan dan kesan yang cukup terlihat dalam pelbagai aspek di seluruh dunia. Tidak dapat dinafikan, setiap sesuatu itu ada baik dan ada juga sisi buruknya. Dan seiring dengan peredaran zaman, kita tidak akan lari daripada terus diasap dengan berbagai-bagai bentuk teknologi moden yang seharusnya perlu untuk kita cakna supaya tidak terkebelakang. Kewujudan teknologi, aplikasi, pembudayaan ilmu, hiburan, pendidikan yang mempunyai pengaruh dari barat sememangnya akan memberi kesan kepada dunia kerana kuasa barat yang dilihat sangat berpengaruh dalam segala aspek di peringkat global. Oleh itu,
Ianya bergantung kepada penilaian kita untuk membuat timbang tara berkenaan apa yang baik dan apa yang buruk untuk kelangsungan hidup yang lebih sempurna dan diberkati. Sebagai seorang Muslim yang baik, kewajaran kita dalam mengutamakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan aturan dan hukum Tuhan itu adalah pegangan yang terbaik supaya kita tidak akan pernah terpesong daripada terlalu taksub dengan pengaruh dari Barat yang kadangnya terlalu berunsurkan kelalaian. Kita juga tidak mampu untuk menolak sebarang kemungkinan bahawa akan berlaku pelbagai lagi perubahan, penambahbaikan yang mempunyai pengaruh dari Barat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan cara penilaian yang baik, penilaian yang holistik, bijak dan teliti terhadap sesuatu pengaruh dan unsur yang dibawa itu, maka penerimaan akan menjadi lebih menyeluruh dan beserta sebab-sebab yang boleh untuk diterima pakai. Alih kepada carangan yang pertama, iaitu menggunakan ilmu dan teknologi dengan cara yang betul dari segi aspek sasiah budaya dan pentadbiran. Pembudayaan ilmu, pengetahuan dan teknologi amatlah penting bagi sesebuah tamadun, iaitu terutamanya bagi tamadun Islam. Jadi, kita perlulah untuk mula dan mengakalkan aspek-aspek terbahagi ini dari segi teknologi ini untuk generasi akan datang dengan cara-cara yang pertama, menggunakan ilmu dan teknologi dengan cara yang betul dan tidak menyeleweng, menggunakan ilmu dan teknologi sebagai teras kepada kejayaan kita pada masa kelak, menggunakan ilmu dan teknologi untuk membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih luas lagi. Bab kata Nabi Muhammad SAW, jika seseorang berpergian untuk mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti jalan menuju ke syurga. Alih kepada carangan yang kedua pula, iaitu mendalami ilmu agama dan mengukuhkan ketakwaan kepada Allah. Ini adalah untuk mengatasi pengaruh negatif yang memberi impak negatif yang besar terhadap ketamadunan, iaitu lebih-lebih lagi kepada tamadun Islam. Jadi kita hendaklah mengaplikasikan kaedah-kaedah yang boleh membanteras gejala negatif tersebut. Yang pertama, kita hendaklah meniru generasi muda untuk mendalami ilmu agama dengan lebih dalam lagi. Kita juga hendaklah mempamerkan contoh tauladan yang baik terhadap generasi muda, lebih-lebih lagi dari aspek agama. Yang ketiga, ajarkan kepentingan tentang hubungan dan adab dengan ibu bapa, memandangkan itu adalah asas bagi kemajuan seseorang. Jadi, hal ini amatlah penting untuk diaplikasikan bagi mengelak generasi akan datang terpesong dengan budaya-budaya Barat yang boleh meracun jiwa anak-anak kelak. Berikut merupakan daftar rujukan bagi setiap perkara dan setiap bahan yang kami gunakan untuk tujuan kajian tajuk yang kami dapat. Jadinya, setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada Dr. Zubaidi Wahyono yang menjadi pengajar dan juga penilai bagi subjek MPU 3122 ini. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.